Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Jadi pertama sekali saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ahmad Kamil bin Muhammad Azmi, moderator untuk malam ni. Malam ni kita akan buat satu program buat bicara khas berkaitan dengan vaksin COVID-19, lindung diri, lindung semua. Jadi bersama kita pada malam ni panel daripada iaitu Tuan Muhammad Akmal Hakim bin Mazri, Doktor Pegawai Perubatan dari Klinik Kesihatan Masjid Tanah Melaka. So, Assalamualaikum Doktor, selamat datang. So, jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Okay, so jadi pada malam ni tujuan sebenarnya kita buat program, buat bicara pada malam ni berkaitan dengan vaksin ni sebab kita tengok pada hari ni pun kes untuk hari ni saja pun masih lagi 19,000, masih lagi tinggi lah. Jadi program imunisasi pun sekarang ni masih berjalan dan kita tengok kadar yang ambil vaksin pun dah makin lama makin tinggi. Jadi masih ada lagi masyarakat atau orang di luar sana yang tidak tahu berkaitan dengan vaksin ni. Jadi kita akan terus ke soalan yang pertama. Boleh doktor terangkan sedikit tak apa vaksin ni sebenarnya? Vaksin ni ubat ke apa ke? Boleh doktor jelaskan sikit lah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih moderator, pengurusi majlis dan sekalian orang ahli-ahli hadirin yang terlibat pada malam ini. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan vaksin ni, saya sukalah nak perkenalkan diri saya sikit lah kan. Saya nama penuhnya Dr. Muhammad Akmal Hakim bin Mazri. Betul kan sikit moderator dia, nama ayah saya Dr. Mazri. Oh, Tuan Mazri. Tak apa. Biasa mau tinggal pun. Sekarang saya bertugas di Klinik Kesihatan Masjid Tanah lah. Kalau ikut unit yang betulnya, saya in charge untuk klinik metanon, untuk pusat ketagihan lah. Tapi masih cover juga untuk sebarang urusan lain macam jabatan pesakit luar, kadang-kadang juga untuk ibu mengandung dan sebagainya lah. Itu sebenarnya lah. Okay, jadi terus pada persoalan kita hari ini, definisi tentang apa itu vaksin kan. Jadi vaksin ni secara umumnya kalau tengok pada sejarah penghasilan vaksin ni, dia dah bermula sebenarnya seawal COVID-19 lah. Sebenarnya kita ada banyak siri-siri penyakit yang sangat cepat membunuh ataupun menghilangkan nyawa manusia lah dengan kadar yang banyak. Contohnya kita pernah ada flu yang teruk, Spanish flu. Kita pernah ada banyak siri flu lah. Jadi macam COVID ni pun antara siri-siri flu yang berlaku sekarang ni, yang sangat cepat merenggut nyawa manusia lah. Dan beberapa penyakit lain yang macam yang kita pun dah tak dapat tengok sekarang ni. Kenapa kita dah tak dapat tengok? Sebab dengan saintis-saintis kita dan doktor kita memperkenalkan vaksin. Jadi vaksin ni apa? Vaksin ni ringkasnya macam ni. Memang kita tak boleh jangka satu jangkitan tu akan berlaku kan. Contohnya tak ada siapa pun jangka COVID-19 akan berlaku. Kalau kita jangka, maka tak ada orang yang akan masuk hospital, tak ada orang yang akan mati dan tak ada orang, tak adalah angka sampai sekarang kan. Jadi
sesuatu penyakit mesti berlaku dulu untuk kita hasilkan vaksin. Vaksin ni apa? Jadi saintis mengkaji, pakar mengkaji, kita akan ambil komponen yang daripada virus tu. Contohnya sebagai contoh, virus ni katalah ada kepala, ada kaki, ada tangan, contohnya ada badan. Jadi setiap company yang hasilkan vaksin ni, dia akan cuba mengambil komponen yang berbeza daripada vaksin ni berdasarkan kajian mereka untuk dilemahkan dan dimasukkan secara tak langsung ke dalam badan manusia supaya badan manusia boleh membina antibody dan immunity supaya kalau jangkitan yang betul-betul berlaku nanti, badan tu dah bersedia. Senang kata kita menyediakan askar, kita menyediakan polis, kita menyediakan tentera untuk menghadapi serangan yang berlaku. Kita dah bersedia dengan benda tu. Jadi secara ringkasnya vaksin tu definisi dia begitu. Kita hasilkan sesuatu daripada virus tu sendiri dan kita lemahkan dia, kita injek dalam badan manusia supaya berlaku antibody yang kalau kena jangkitan yang sebenar badan dah kenal. Bila badan dah kenal, jadi macam ialah kita dah tahu musuh kita siapa kan. Jadi dah tahu musuh siapa senang datang tembok macam lalu pula. Dia punya bahasa mudah dia. Bahasa mudah macam tu. Itu dia pernah definisi pada vaksin. Jadi kalau contoh, sebagai contoh sikit lagi, kalau kita tengok anak-anak kita lah, siapa yang dah kahwin ada anak kan, kita ada program vaksin yang setiap bulan buka daripada lahir 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sampai setahun 8 bulan. Jadi ada semua penyakit yang kita vaksin untuk baby tu, kita yang peringkat umur 30-40 tahun ni tak tengok dah penyakit tu. Contohnya penyakit polio. Penyakit polio ni virus yang menyerang saraf. Kalau kita tengok budak yang kena sakit polio ni, macam kita kata tak apalah, baik mati lah kan, jangan hidup. Sebab kalau hidup memang nampak sakit sangat. Kita pun dah tak tengok dah penyakit polio. Memang dah kat Malaysia dah tak ada dah. Disebabkan keberkesanan vaksin lah. Jadi kita bagi masa budak-budak jadi supaya dia dah tak berjangkit lah pada masa dia dewasa dan dia pun tak menjangkiti orang kalau dia kena. Contohnya. Itu lebih kurang lah sedikit secara ringkas. Okay. So maknanya vaksin ni macam langkah awal untuk kita kawal satu-satu penyakit tu lah, lebih kurang macam tu lah. Betul. Betul. Okay. So soalan yang kedua ni, sebab sekarang ni kalau kita tanya yang mana yang belum ambil vaksin ni, kebanyakan diorang kata satu vaksin ni dia tak ada ujian, macam cepat sangat, dalam masa setahun dah boleh buat vaksin tu kan. So diorang nak tengok dulu kesan, bila siapa-siapa yang dah cucuk ni dia dah tengok kesan, sebab bagi diorang macam diorang tak yakin dengan vaksin tu. Jadi macam kesan-kesan dia tu sebenarnya berbahaya tak untuk kita tu? Okay. Yang pertama, kita kena tengok macam saya cakap, vaksin ni dia dah bermula daripada seawal 1900 Maknanya kita pun belum lahir masa tu, belum pulang dunia pertama lagi. Saintis tu dah hasilkan vaksin sebenarnya. Jadi kajian tu dah dibuat daripada awal berdasarkan penyakit sebelum tu untuk macam mana hasilkan vaksin. Jadi secara logiknya, dengan pertambahan masa, dengan kemodenan sains dan teknologi, benda tu akan jadi semakin mudah lah untuk kita rujuk apa yang pernah kita buat pada tahun-tahun sebelum ni kan. Jadi mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya teknologi vaksin ni kita rasa macam terlalu cepat kan. Maknanya vaksin, contohnya COVID-19 datang hujung Disember 2019, and then dalam bulan 6 ke 7 macam tu kita dah boleh buat 6 ke 7 2020 kan, kita dah ada vaksin yang saintis dah berhasilkan. Dia rasa macam terlalu cepat. Tapi sebenarnya contohnya kalau kita tengok nama COVID ni, nama dia apa? Nama penuh dia SARS-CoV-2. Jadi kita sebelum ni, kalau kita ingat, kita pernah ada virus SARS, betul tak? Yang pernah berlaku dekat China dulu. Dan masa tu pun dah ada vaksin juga. Contohnya cough tu maksudnya coronavirus. Coronavirus sebelum ni pun ada siri penyakit yang berlaku. Contohnya kalau kita tengok, kita ada MERS-CoV. MERS-CoV ni Middle East, yang orang balik pada umrah dan haji, bila balik Malaysia dia ada penyakit pernafasan dan sebagainya. Jadi dari situ pun kita dah ada vaksin untuk MERS-CoV. Jadi sebelum pergi umrah dan haji dah ada vaksin. Jadi bila timbulnya SARS-CoV-2 ni,
sebenarnya tak timbul isu yang sebenarnya terlalu cepat untuk vaksin itu dibuat, dan kita ya bagi yang tak tahu kita explain kan. Sebenarnya tak timbul isu macam vaksin terlalu cepat, bulan 12 satu dunia orang kata kena COVID, bulan 6 dah siap vaksin. Tapi sebenarnya kajian itu dah berlaku seawal mungkin 5-6 tahun sebelum ni dah. Kita pernah ada H1N1 contohnya kan, kita pernah ada apa lagi, ialah yang sebelum influenza dan sebagainya tu, teknologi vaksin dah vaksin. Jadi orang yang risau biasanya dia nak tengok tindak balas kan. Okey, kita akan buat macam ni. Setiap ubat yang kita ambil ni memang akan ada kesan sampingan kan. Tak kata ubat lah, makanan yang kita ambil. Contohnya saya tanya, kalau kita makan roti canai berlebihan, apa kesan ni? Ada kesan sampingan juga kan? Ada juga. Kolesterol tinggi. Kita minum air teh tarik setiap hari, pagi, petang, malam yang teh tarik. Apa kesan ni? Potong kaki macam mana? Potong kaki. Jadi tak kata ubat, makanan yang kita makan pun ada kesan sampingan juga kan? Tapi kita bagi kesan sampingan yang elok dan kesan sampingan yang macam memudaratkan macam makanan. Jadi vaksin. Biasanya orang risau tentang tindak balas. Tadi saya tanya semua dalam ni, semua dah vaksin ke? Alhamdulillah. Okay. Tindak balas yang berlaku tu, adakah kekal pempanjangan ataupun pada hari pertama dan kedua sahaja? Hari pertama biasa. Jangan lagi lah. Ada yang sekarang. Jadi katanya tindak balas tu memang ada. Contohnya kalau biasanya dos pertama kita akan rasa macam sakit dekat bahu, cocok biasalah kan. Kena tumbuk pun sakit kan, kena cocok sakit kan, kena cubit pun sakit. Jadi memang ada dekat kesan yang dekat bahu kita lah kita akan rasa sakit. Dan bila vaksin masuk dalam badan, ibarat benda lagu. Macam kalau kita kena virus pun yang bukan COVID lah, contohnya anak kita sesama dan kita pula sesama, kita akan rasa demam badan dan sebagainya. Jadi itu tanda-tanda badan untuk bertindak balas dengan dan kita yang berlaku. Tapi bila vaksin, yang kita tindak balas yang berlaku common yang biasanya okeylah, demam, sakit badan, ada semua tu sampai muntah-muntah pun ada semua sampai tak selera makan, tak boleh bangun dan sebagainya. Jadi itu kesan yang kita memang expect, kita memang agak lah kalau kena vaksin kesan tu akan berlaku. Dan kalau orang yang pernah ada sejarah asma atau sejarah alergi dan sebagainya, kalau kena, contohnya ada orang kalau kena sengat lebah contohnya kan, bila sengat lebah dia akan jadi pengsan, contohnya ada pasien tu kena sengat lebah buka pengsan, ataupun kena sengat lipan tu dia boleh sampai sesak nafas malu. Jadi orang yang special macam ni kita akan pantau lah. Biasanya dia takkan ambil vaksin di tempat awam, kita akan suruh dia ambil vaksin menjadi dekat hospital supaya ada pengetahuan. Jadi untuk kesan-kesan vaksin ni, kalau tengok dalam media tu pun dia tulis kan, demam, sakit kepala, seloria, tak sedap badan. Ini semua kesan-kesan yang sangat minimum yang badan kena sesuaikan supaya, sebab itu menandakan badan bertindak balas lah dengan vaksin yang dimasukkan, vaksin yang disuntik tu. Tapi dia hanya dalam bentuk 1-2 hari macam tu je. Saya rasa kalau AstraZeneca lah yang lama sikit, mungkin 3 hari dia demam teruk dan sebagainya. Yang lain so far saya rasa Pfizer ke Sinovac paling kurang komplain lah saya tengok. Saya rasa Sinovac yang paling kurang side effect lah. Pfizer saya sendiri pun sakit badan juga hari kedua, memang lembik juga lah. Sinovac. Lepas tu untuk orang yang muda 40 tahun ke bawah, majoriti, tak semua, majoriti memang akan tumbang. Kita tengok daripada klinik pun yang 40 tahun ke atas biasanya yang buat vaksin dia relax je. Orang lain macam demam lah, dia tak, 40 tahun ke atas ni kebanyakan dia relax je, tak ada masalah apa. Jadi dia bergantung atas badan orang juga lah. Jadi dia rasa itulah apa kan, tindak balas yang memang kita expect dan tak berpanjangan. Maknanya dia setiap orang ni tindak balas dia berlainan lah. Okay, so soalan seterusnya macam isu jaminan keberkesanan dari segi keberkesanan vaksin dah. Sebab ada lagi yang tanya kenapa orang yang dah vaksin tapi masih lagi boleh dijangkiti. Okay.
vaksin ni yang pertama sekali kita kena faham, vaksin ni bukan untuk menghilangkan jangkitan secara 100%. Dia cuma satu cara untuk mengurangkan simptom dan mudarat kalau kena jangkitan. Contohnya, kita tengok sebelum daripada ada ni vaksin, kalau kita kena jangkitan secara terus, kadang-kadang badan tak bersedia. Badan tak bersedia, tindak balas boleh berlaku dengan sangat dahsyat untuk orang yang ada hypertension, untuk orang yang darah tinggi, kencing manis, asma. Dia boleh berlaku dengan sangat cepat, sangat teruk, dan tak lama memang boleh sampai meninggal dunia lah. Jadi vaksin ni bila badan dah kenal benda tu dan kita masukkan komponen virus yang dilemahkan masuk dalam badan dah kenal, badan dah hasilkan antibody secara tak langsung. Jadi bila kena jangkitan, matlamat vaksin ni hanya untuk mengurangkan kesan sampingan, mengurangkan kadar simptom dan komplikasi yang sangat teruk. Sebagai contoh, orang yang tak dapat vaksin biasanya sekalipun statistik memang ada, yang tak dapat vaksin biasanya akan kena kategori 4 dan 5 yang memerlukan ICU, yang memerlukan bantuan pernafasan. Tapi orang yang ada vaksin, contohnya kita ambil contoh data daripada petugas kesihatan, daripada 3,000 orang yang kena jangkitan COVID, paling tinggi pun kategori 3. Itu pun disebabkan dia mengandung, dan disebabkan dia umur dia berusia dan dia ada darah tinggi macam mana. Itu sahaja. Tapi nak kata sampai kena bantuan pernafasan tak ada. Jadi secara generalnya vaksin ni hanya untuk mengurangkan kemudaratan jangkitan tu. Tapi dalam masa yang sama, dia tidaklah kata kalau kena vaksin tu takkan boleh terjangkit dan takkan boleh juga menjangkiti orang lain. Sebab tu kita pesan, walaupun dah ambil vaksin, walaupun dah dibenarkan pelonggaran dan sebagainya, kita masih kena mengamalkan lagi pakai mask, kita masih kena cuci tangan, kita masih kena mengamalkan penjarakan sosial. Sebabnya untuk dijangkiti dan menjangkiti tu tetap ada. Tapi biasanya pada kemerosotan badan ataupun teruk tak teruk kalau kita kena jangkitan tu. Dan biasanya data yang kita ada, dekat 98% orang yang dah divaksin kalau kena jangkitan, insyaAllah dia tak teruk lah. Jadi kita kena ingat asas dan apa matlamat vaksin tu. Bukan untuk kata tak boleh jangkit dah, boleh kena, tapi bila kena dia akan mengurangkan kemudaratan. So maknanya vaksin ni sebagai persediaan badan kita untuk kenal virus tu lah. Kalau kata kita kena, lepas ni pun tak adalah sampai membawa maut lah. So lagi satu, kalau contoh orang yang dah vaksin, lepas tu dia positif. Dia positif tapi dia tak ada gejala, dia tak ada demam, dia tak ada hilang dia rasa ke. Kalau yang jenis macam tu, dia masih boleh menjangkiti orang lain atau tak? Dia bergantung kepada, kan kita ada buat test untuk COVID. Kita ada, sekarang kita ada yang baru macam guna IO kan, RTK IO, saliva. Jadi kita ada RTK antigen yang 15 minit dah siap. Dan kita ada yang paling tepat PCR lah. Dia bergantung kepada kalau contohnya PCR tu, kita ada panggil CT value. Kalau siapa yang pernah buat PCR dia tahu kan, CT value. CT value ni kalau dia rendah, maksudnya menunjukkan virus tu masih aktif, virus tu masih baru, dan orang yang ada CT value rendah ni sangat mudah menjangkiti orang lain kalau dia tak ambil langkah-langkah penjagaan ataupun dia tak kuarantin diri sendiri. Kalau orang yang kena COVID ataupun CT value dia tinggi, biasanya orang macam ni kalau katalah kalau dia terlonggar sekalipun SOP kegiatan ni, tak akan mudah menjangkiti sebab COVID dia tu dah di hujung-hujung fasa jangkitan lah. Dekat sini kita panggil tempoh keboleh jangkitan virus tu lah. Cumanya kita tak tahu bila masa kita kena, hari apa start, tarikh bila, kita tak tahu. Sebab sekarang ni kita pun tak boleh nak sure setiap antara kita ni kita pun tak tahu ada COVID ke tak. Macam tadi cakap lah, kalaupun ada yang positif tapi tak ada simptom. Jadi kita pun kalau orang kata sekarang kita tak ada simptom, kita tak akan buat check up kan, betul tak? Yalah. Apatah lagi
Kalau apa tu kalau macam okay, kalau ada close contact barulah kita buat, ataupun kalau kita start sini baru kita buat. Tapi kalau kita tak ada sistem takkan kita nak buat kan. Jadi kita pun tak tahu kita punya tahap tu dekat mana, awal ke, tengah ke, hujung ke. Jadi sebagai langkah penjagaan, langkah berjaga-jaga dalam keadaan negara Malaysia pun belum lagi kata at least 80% vaksin, kita masih lagi lah perlu mengamalkan langkah-langkah yang biasa disyorkan lah pakai mask, kadang-kadang pakai double mask ataupun masih teruskan penjagaan sosial. Benda tu memang kita kena buat lagi sebab rakyat Malaysia secara keseluruhannya belum lagi capai imuniti berkelompok tu. Jadi kita tak boleh macam nak anggap COVID ni macam demam batuk sesama biasa. Nanti bila dah capai imuniti tu, bila kerajaan dah ikhtiar kata okey, COVID ni dah macam influenza contohnya, COVID ni dah macam flu kan. Dan masa tu saya rasa wallahualam tak tahu lah ke depan macam mana, tapi biasanya saya rasa masa tu mungkin orang pun dah tak perlu susah nak kena buat swab ataupun dah tak perlu susah nak kena kuarantin kan, sebab ramai yang dah divaksin kan. Macam itulah. So sebenarnya walaupun kita dah fully vaksin pun kita masih lagi nak kena jaga SOP, masih lagi nak kena pakai mask. Betul. Sebab dia vaksin ni bukan kata jaminan untuk kita tak kena lagi, betul. Betul. Sekarang ni belum lagi lah. Sebab kita macam ni, orang yang dapat vaksin ni, tugas kita ialah kita kena jaga orang yang belum dapat vaksin. Contohnya kanak-kanak kan. Jadi kalau kita sendiri pun tak orang kata tak, sebab budak-budak pun belum dapat vaksin lagi kan, dia pun tak di-cover lagi. Jadi kita, tugas kita nak menjaga dia orang ni, orang yang tak dapat vaksin lah, kuarantin dan sebagainya tu. Jadi selagi tak capai yang 80 ke 80% tu, kita tak boleh nak longgarkan sangat lagi lah. So berkaitan dengan tadi doktor cakap imuniti kelompok kan. So sekarang yang kita tahu target kerajaan dia nak dalam 80% yang dah vaksin baru dia akan isytihar imuniti kelompok lah. Jadi apa ni imuniti kelompok ni sebenarnya doktor? So macam cabaran-cabaran yang pihak kerajaan sedang hadapi sekarang ni. Okey, mungkin kalau yang contohlah sebelum ni mungkin istilah imuniti berkelompok ni macam asing lah bagi kita sebenarnya kan. Mungkin kalau bagi doktor kita rasa benda tu kita biasa dengar. Tapi dengan sebabnya COVID ni, rakyat pun macam okey, imuniti berkelompok ataupun herd immunity, mungkin ada setengah kita baru dengar benda tu. Memang betul lah, sebelum kita mana ada penyakit yang macam secara global macam ni kan. Jadi imuniti berkelompok atau bahasa Inggeris ni herd immunity, benda ni memang dah biasa dalam term apa-apa jangkitan sekalipun lah. Dia biasanya dia berkait dengan immunity yang melibatkan populasi. Dia sebenarnya macam perlindungan secara tak langsung untuk sebarang penyakit yang berjangkit melalui proses vaksinasi. Contohnya bila macam saya cakap tadi lah, bila dalam 80 ke 85% dalam satu populasi itu dah divaksin dan dia mengurangkan kemudaratan jangkitan, bila dia kurangkan kemudaratan jangkitan, kebolehan untuk dia menjangkiti orang lain pun dah jadi kurang. Maknanya sebagai contoh, dalam satu rumah kan, katalah ada dalam 10 orang, 8 orang dah vaksin. Sampai tahap kalau macam itu jadi imuniti berkelompok untuk rumah tu lah. Katalah 2 orang yang tak vaksin tu, contohnya bibi dia. Contohlah bibi dia ada 2 orang kan. Jadi kalau kata dah 8 orang ni dah vaksin dan 8 orang pun ada yang terkena jangkitan, katalah bibi dia pun kena juga. Jadi dengan asbab vaksin dan kita dapat melalui vaksin tu, kita dapat kurangkan dia punya kadar kemerosotan penyakit tu kan, tak berlaku sesak nafas, tak berlaku lemah badan dan sebagainya kan. Melainkan kalau berlaku juga tu pasal Allah lah. Vaksin kita tak adalah kata 100%. Dalam istilah perubatan tak ada istilah 100%. Cuma kita kata dari segi kajiannya, dari segi kajiannya dalam 80% kita boleh melindungi orang-orang yang tak vaksin. Contohnya, saya bagi contoh lagi. Kalau dalam keadaan kanak-kanak, kan, kanak-kanak, saya tak rasa macam setiap, contoh hari ni 12 hari bulan kan, kita ada 100 kelahiran. Saya tak rasa dalam 100 kelahiran hari ni
ibu bapa dia semua yang akan bersetuju untuk anak pilih vaksin. Mesti ada juga mungkin dalam 100 orang mungkin 4-5 orang ibu bapa yang tak nak ambil vaksin, yang tidak lah contohnya kan. Jadi katalah dalam 100 orang ni yang lahir ni diletakkan satu tempat lagi 5 tahun contohnya, lagi 95 orang ni dah cukup vaksin kan. Jadi dia orang tak dapat penyakit macam polio, dia orang tak dapat penyakit macam tetanus, dia orang tak dapat penyakit macam measles, demam cacar dan sebagainya. Jadi kalaupun jangkitan tu berlaku dalam kalangan yang dah vaksin ni, disebabkan mereka ni, disebabkan yang 5 tadi ni duduk dalam kelompok orang yang ramai yang dah divaksin ni, keadaan jangkitan tu sendiri pun dilemahkan oleh orang-orang yang dah dapat vaksin. Jadi sebab tu penting untuk kita vaksinkan seramai yang boleh supaya kita tak sebarkan virus yang kuat ni, yang teruk ni, macam sekarang varian Delta kan, yang kata varian ni ada yang baru ni nak masuk Lambda dan sebagainya. Supaya badan kita kuat dan kita tak kita kalau kata kita sebarkan sekalipun dah dalam bentuk yang lemah dan tak teruk lah. Macam tu. Sampai kita dah bersedia. Maknanya bila dah kalau kata 80% ke 85% kebarangkalian orang yang dah vaksin ni nak sebarkan tu, dia punya persen dia tu rendah lah maknanya. So boleh untuk kita kawal penyakit rendah lah kan. Rendah dan kekuatan virus tu sendiri dah lemah. Betul. Okay, faham. Lepas tu sekarang ni lah kan, sebab kita tahu kita dekat negara kita ni, kita ada macam-macam jenis vaksin yang dah masuk. Kita ada Pfizer, kita ada Sinovac, kita ada AstraZeneca, ada Moderna pun dah ada, Johnson pun dah ada. Jadi macam sekarang ni itu hari diorang kecoh, ada isu yang kecoh macam Arab Saudi, dia keluarkan list senarai vaksin-vaksin yang diorang benarkan untuk masuk ke negara diorang lah. So dalam list tu tak ada Sinovac. Jadi geng-geng yang dah dapat Sinovac ni diorang kecoh sikit lah. So jadi apa pandangan doktor pasal ni? Okay, itu kecoh sekejap lah kan. Sebab kita tengok yang dapat Pfizer ni biasanya frontliner kan, doktor, askar, polis. Tapi sebenarnya kerajaan Arab Saudi pun dah revise balik. Ni saya ada buka, kalau boleh Google ke apa kan, pada 12 bulan 7, masa tu masih Menteri Agama yang sebelum ni lah, Datuk Dr. Zulkifli, dia beritahu, maknanya dia sebarkan lah, kerajaan Saudi dah menyelaraikan senarai yang baru lah untuk orang-orang yang dapat vaksin. Dan kat sini ada 6 senarai dia. Yang pertama Pfizer, yang kedua Moderna, yang ketiga AstraZeneca, yang keempat Johnson & Johnson, dan yang kelima yang keenam Sinopharm, Sinovac. So sebenarnya yang dapat Sinovac pun sekarang dah boleh pergi umrah dan haji. Kalau dia pun nama naik lah. Jadi sebenarnya sekarang ni dah mungkin sebelum jadi isu lah, sebelum yang pengumuman daripada kerajaan Saudi tu. Sebab masa tu yang dikeluarkan list tu, macam Sinovac ni belum cukup data, yang daripada China ni belum cukup data yang cukup lah untuk Saudi membenarkan. Dan dalam masa tu Saudi lebih awal lagi vaksin daripada kita. Jadi kan ada berlaku sedikit macam kita pun ada lewat juga dapat vaksin kan, gitu, macam orang lain dah tempuh dulu di tempat kemudian kan, yang ada di dalam parlimen itu. Jadi dari situ, masa tu data yang daripada Pfizer, daripada AstraZeneca, daripada yang Johnson & Johnson dah lebih dahulu orang kata dia keluarkan data lebih awal yang meyakinkan lah pada Arab Saudi. Sinovac lambat sikit, Sinopharm lambat sikit. Tapi sekarang ni start daripada bulan 7 tu dia dah benarkan balik dah. So sebenarnya tak ada isu lah. Jadi sekarang ni boleh je, kalau dapat peluang nak pergi umrah, dapat peluang nak pergi haji, yang dapat Sinovac ke, Sinopharm ke, Moderna, Johnson & Johnson semua boleh pergi dah sekarang. So yang masuk Malaysia semua boleh pergi lah. So sepatutnya tak ada isu macam nak pilih vaksin ke apa semua ke. Sebab yang penting sekarang kita capai dulu herd immunity kelompok. So yang tu kemudian nanti negara-negara besar ni diorang akan meeting juga pasal keberkesanan, diorang akan kaji balik semua benda tu kan. Betul. Satu lagi yang kena faham untuk orang yang isu nak pilih vaksin ni pun ada isu jugalah.
Contohnya pergi dekat pusat vaksin, misalnya dia orang ini Sinovac, tak nak saya nak Pfizer. Kita macam mana? Sebenarnya vaksin ni bukanlah dalam bentuk yang kita kena pilih kita nak yang mana. Sebab kalau kita faham, macam tadi saya kata, apa matlamat kita nak daripada vaksin supaya badan hasilkan antibody. Jadi sebenarnya tak ada isu vaksin tu daripada Pfizer ke, daripada Johnson & Johnson ke, daripada Sinovac ke. Sebab kita nak hujung dia tu, natijah dia tu adalah untuk menghasilkan immunity dan menghasilkan antibody. Jadi tak adalah orang cakap, ni bangsa Pfizer, ni bangsa AstraZeneca, ni bangsa Sinovac, bukan macam tu. Jadi kita SOP ni lah. Kalau dia tak nak terima, dia nak tunggu appointment Pfizer juga, macam mana? Ikut dia lah. Sebab sekarang ni banyak yang macam artis-artis kan dia orang pilih macam tu. Sebab kalau saya tengok yang perkongsian daripada ni pun macam AZ punya keberkesanan dia sekarang dah 99%, Pfizer pun dah 97%, Sinovac dah 90%. So kalau kita tengok semua benda ni, vaksin-vaksin ni keberkesanan dia lebih kurang ni semua. Yang penting kita capai dulu, kita ambil dulu vaksin untuk elakkan kemudaratan untuk diri kita dengan orang sekitar kita. Betul. Okay. Cuma lagi satu lah yang ni soalan yang terakhir ni berkaitan dengan geng-geng anti-vax ni. Sebab anti-vax ni pada saya memang banyak menyebarkan info-info yang orang kata entah dari mana diorang dapat pun tak tahu. So sekarang ni kecoh yang pasal Pfizer spike protein apa semua, saya ada baca juga sikit-sikit lah, kita tak faham. So golongan-golongan anti-vax ni sebenarnya bahaya kalau untuk orang tua ke kan, yang diorang tak tahu apa-apa. So diorang dengar info daripada golongan-golongan ni sebenarnya berbahaya untuk masyarakat kita jugalah. Jadi pandangan doktor lah, wajar tak untuk kerajaan ambil tindakan dekat golongan-golongan anti-vax ni? Kalau nak kira wajar, dari sini satu kita kena faham lah kenapa anti-vax ni berperangai macam tu. Kita tak dapat nafikan background masyarakat kita ni, kita sangat dekat dengan agama. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada agama, apa-apa yang disandarkan kepada macam hadis, cerita pasal madu, cerita pasal sahabat sauda. Dan kita pun ada macam herba-herba orang kita Nusantara kan, bunga cengkeh ni, bunga dan sebagainya. Jadi kita kena faham yang masyarakat kita ni dekat dengan benda-benda tu. Jadi dan sebenarnya macam untuk benda-benda macam ni di atas individu. Contohnya ada orang boleh rasa lega dengan punya bunga cengkeh. Macam saya tak boleh, baru kadang-kadang saya tak boleh lah. Buat semua, dia tak pernah, mesti dia lantai juga. Orang macam ni lah kan, bila dia rasa okey dengan benda-benda yang tidak dibukti secara saintifik tu, dia rasa okey. Jadi kita kena faham masyarakat kita memang macam tu. Dekat dengan benda-benda yang berkaitan dengan agama, dia rasa macam bila dia amalkan tu, dia sangat beragama. Dan dekat dengan faktor-faktor Nusantara yang lain lah. Jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, saya lah diceritakan sebagai macam ditakdirkan sebagai petugas kesihatan ataupun orang yang bergelumang dengan benda-benda kesihatan ni. Sebenarnya pendekatan kita lebih kepada mendidik, educate kan. Jadi kalau peringkat doktor, nanti saya akan jawab begini kerjaan tu lah. Peringkat doktor, kita memang tak boleh nak kata kita kena tegang vaksin macam ni, walaupun ambil masa setahun, 2 tahun, 5 tahun nak terima. Jadi kita kena tegang lagi kan, apa kemungkinan dia, apa kerisauannya, kita kena jawab, kita kena bagi data. Untuk orang tua pula kita kena yakinkan dia macam yelah, doktor semua dah ambil, ada doktor yang meninggal pun, ada doktor saya kan, YBK pun dah cakap ada yang meninggal sebab vaksin pun kan. Even PNM pun dah ambil, setua-tua orang kat Malaysia kan, yang politician kat Malaysia kali tu dah ambil, okey je kan. KJ orang tu ambil Sinovac, okey je, tak ada masalah kan. Padahal PNM ada sakit jantung kan, jantung dah sekolah lain kan, maksudnya dah ada macam-macam buat dah jantung, okey je, dengan itu masalah semua lah kan. Ambil lagi satu, kalau kita nak guna agama, daripada parti Islam pun kan, buat jadi vaksin, okey je. Positively Al-Bakri ambil vaksin, okey je. Ketua Polis Negara ambil vaksin, okey je.
Jadi kita buat contoh-contoh yang macam dekat dengan masyarakat supaya dia orang ni dia boleh macam sebab macam tadi lah, masyarakat itu dekat dengan benda yang agama itu, dekat dengan tokoh yang dekat ni, dekat dengan guru-guru macam tu. Jadi kita kena cuba lah cari contohnya mak ayah kita lah, minat pun ada contoh lah kan. Kita buat lah macam mana ni hidup tak ada masalah kan, habis ada jantung ni siap, tak ada masalah apa. Jadi kalau contoh lah, sekarang ni dia pun tentu dia polis semua ni. Ni ada polis. Betul campur kan, ada polis, ada tentera. Jadi kita bagi contoh pula yang tentera. Kalau yang saya rasa ada juga tentera yang ke dah jadi wajib vaksin orang atasan bagi. Jadi kalau ada yang ni kita bagi contoh yang terdekat lah kan. Tentera nak jaga rakyat, takkanlah orang yang nak jaga tu orang yang vaksin macam tu lah. Kita kena cubalah angle mana yang kita boleh terangkan supaya anti-vax ni sebenarnya lebih kepada dia satu memang dia jahil. Satu benda memang dia jahil lah. Jadi orang jahil ni kita kena balas dengan kita bagi pengetahuan lah. Yang kedua, yang ni memang orang kata totok. Ini tak boleh buat apa. Tak suka. Kalau orang jahil senang, kita bagi information, kita bagi pengetahuan, kita bagi ilmu, sama masih dia akan faham juga. Tapi kalau orang yang kata tu tak asuh, yang bodoh sombong ni, kita memang kalau dia cakap pun kita lain lah. Biasanya kalau banyak lah dekat Facebook yang saya berterbang sini, orang yang macam gini yang jadi spek politik dia tak tahu pun spek politik dari segi saintifiknya macam yang pakar yang kaki ni saya tak tahu pula pasal spek politik. Betul lah. Jadi sebenarnya betul lah. Kalau dia main dari segi agama, dia cakap lah dia suruh Robi ambil vaksin dia orang kan ambil vaksin tak ada masalah. Jadi untuk itu peringkat macam kalau doktor lah ataupun peringkat kalau lain saya kena ambil pendekatan yang begitu. Tapi kalau kerajaan kat sana memang ada, saya rasa ada keperluan lah untuk menguat kuasa undang-undang at least untuk tidak sebarkan berita palsu. At least lah kan. Kita tahu vaksin ni ada kajian dia, ada eksperimen dia, dan kita dalam perubatan kita ada istilah evidence based medicine. Setiap kajian dalam perubatan itu berdasarkan bukti, ada trial dia yang sangat ketat lah. Dia ada istilah meta analisis, ada istilah macam-macam lah untuk memastikan sesuatu benda tu kesalahan itu terjadi. Kalau saya boleh beri contoh, tak sama lah. Tapi kalau saya boleh beri contoh, contohnya macam ni, orang yang apa, ulama hadis ataupun orang yang hafal Quran. Macam mana orang hafal Quran satu dunia boleh hafal? Kalau orang baca salah, kita kata satu orang yang hafal Quran akan tahu ini orang ni salah baca. Tak ada orang yang boleh tulis ayat lain. Contohnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, tak ada orang pun boleh tulis Alhamdulillah Rabbil je. Mesti kena sambung dengan Alamin. Saya tu dah sebut contoh. Tapi tak sama lah, dia level tak sama. Tapi nak kata kajian tu dah dilakukan sampai tahap macam dia taklah 100% macam sebab Rina kan, bukan 100%. Tapi most of the result tu 90% memang terbukti berjaya mengurangkan kematian, berjaya mengurangkan kematian hospital. Jadi itu memang berlaku, memang ada data dan sebagainya. Jadi dari dekat kerajaan, kalau boleh diukur kuasa pun dari segi mungkin berita palsu lah ataupun atas hasutan, itu je lah. Kalau boleh dia ambil tindakan dekat orang yang menyebarkan benda macam ni lah. Lagi pun cakap dah ada lah sekarang ni yang dah kena panggil, dah kena tangkap benda ni kan. Ada lah. Jadi itulah, mana kerajaan orang kena kawal lah benda tu kan. Sebenarnya dia orang ni pun dia ambil info sikit-sikit, dia bagi tahu dekat orang lain pun. Sebenarnya kalau kita buka contoh Facebook golongan-golongan anti vaksin, sebenarnya dia orang jual produk je. Banyak yang jadi ambil kesempatan, so dia momok-momokkan vaksin ni tak elok, vaksin ni konspirasi. Dan sekali jual produk kesihatan,
Dia macam ada tujuan lain sebenarnya. Kadang-kadang yang duduk bising-bising anti vaksin pun dah sekali pergi cucuk juga vaksin senyap-senyap. Ada juga yang jadi macam tu. Dia macam sekadar nak bagi ketakutan dekat orang ramai lah sebenarnya, untuk lariskan produk yang diorang jual pun boleh jadi macam tu lah. Jadi jadi kita sebenarnya, kita masyarakat ni, kita nak kena war-warkan lah kepada orang-orang yang belum ambil vaksin ni. Jadi kita sama-sama bagi tahu manfaat kalau kita ambil vaksin ni, kesan dia apa untuk kita. Jadi untuk sama-sama kita bantu kerajaan untuk capai imuniti kelompok lah. Jadi kita buka kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan yang lain ke. Boleh. Ada yang nak tanya soalan ke, boleh tanya. Ya, saya tahu doktor, saya nak terang sikit lah. Saya ada satu soalan, tadi doktor ada terangkan pasal berapa CPU yang boleh menjangkitkan. Berapa dia punya CPU untuk menjangkitkan benda yang boleh dijangkit, maksudnya COVID. Okay. Tadi saya cakap pasal city value daripada RT-PCR kan. City value ni dia adalah jumlah kata apa, kita nak cakap ni lah, kadar benda tu aktif dalam badan, dan iaitu city value dia rendah. Maksudnya bila city value dia rendah, virus tu tengah aktif, virus tu masih baru, dan boleh jangkitan dia masih tinggi lah. Kalau katalah dia, contohnya bagi contoh, kita biasa proceed dengan RT antigen dulu, RT antigen dulu lah, kita tak terus proceed dengan RT PCR kan. Okay. Orang yang biasanya kalau city value dia rendah ataupun masih jangkitan masih aktif, kalau buat RT tu tak sampai 5 minit dah naik turun, cepat. Adapun kalau orang yang city value dah tinggi, maknanya dah berhujung, kadang-kadang dah lepas 3 minit baru naik, dia punya second line, nak kata dia positif. Dan bila kita proceed dengan PCR, maknanya juga kita akan tengok orang yang cepat sangat naik dekat RT ni, biasanya city value dia rendah. City value dia rendah maksudnya jangkitan masih aktif, jangkitan masih baru, dan kalau dia ada dalam masyarakat, boleh jangkitan dia untuk menjangkiti orang itu tinggi. Nak pula kalau dia belum vaksin, ataupun nak pula orang kalau sekeliling dia tak vaksin lah. Kalau walaupun orang yang ada city value tinggi, maknanya dia dah hujung-hujung jangkitan, tapi kalau dia masih tak mengamalkan, orang kata dia tak kuarantin juga, dia tak ramai, ataupun dia yelah, kalau kuarantin kat rumah, saya rasa lah orang yang kuarantin kat rumah ni pun, kalau yang betul-betul kuarantin alhamdulillah, tapi saya rasa ada juga antara kita yang macam mungkin kalau isteri tu ibu lah kan, kadang tak boleh nak anak menangis dan sebagainya, kalau tak ada kemudian bilik semua kan, saya rasa ada dia yang macam ada yang tinggi dalam badan sikit. Jadi kalau kata betul-betul memang tak jaga tu, still boleh menjangkiti anak kita yang belum vaksin lah. Itu dah beza dia, maknanya city value ni kalau dia rendah, kalau kita campak ke tengah masyarakat memang boleh menyebabkan jangkitan yang cepat. Sebab pernah ada kes dekat klinik, ada pakar saya dekat klinik Ketas, dia positif, kuarantin kat rumah, tapi dia call CAC, dia call PKD, semua tak angkat. Jadi dia tenang, dia pergi dekat klinik kesihatan dan buka kemas dia. Dia marah kat doktor lah. Doktor tu dah pakai PPE, dah pakai double mask, dah pakai face shield. Dia buka kemas dia. Nak jadi cerita doktor positif, walaupun dah pakai PPE, doktor tu positif. Dan daripada doktor tu tak ada 7-8 orang lagi yang positif. Nak kata, satu mungkin Delta variant yang dekat KL tu satu. Yang keduanya city value dia rendah, dia buka kemas macam ibarat kata dia sembuh je, semua orang sembuh. Jadi macamlah nak kata peranan level city value tu kalau rendah, maknanya dia boleh menjangkiti dengan mudah. Kalau dah berhujung, kurang sikit lah, ataupun memang tak kena lah vaksin dulu. Okay, jawab soalan Okay, yang lain-lain ada soalan lagi ke?
Kalau tak ada, saya nak tanya satu soalan lagi lah Doktor. Boleh. So, ada risiko tak kalau macam kita ni baru divaksin dalam sebulan atau 2 bulan baru fully vaksin. Lepas tu macam isteri kita dia pregnant. Dia ada efek tak untuk anak dalam kandungan? Maksudnya isteri yang vaksin. Isteri kita dah vaksin, dia kira dua-dua dah vaksin lah. Sebab sebelum ni kan kita dengar macam kalau kau dah vaksin, dah fully vaksin pun kena tunggu berapa bulan dulu baru boleh pregnant lagi. Macam tu. Dia kalau benda tu dia ada efek tak dekat anak dalam kandungan kalau macam baru sebulan ke 2 bulan baru fully vaksin tapi tiba-tiba dah mengandung? Okay, so far kalau benda kita vaksin sebelum mengandung, mana antibody tu dah develop dalam badan. Antibody ni dalam badan biasanya dari vaksin, kan kita ada program vaksin pertama, vaksin kedua kan. Lepas tu kita kata lepas kalau vaksin kedua tu lepas 2 minggu atau lepas 3 minggu kan. Jadi itu adalah tempoh yang orang nak kata antibody tu matang dalam badan. Jadi saya ambil contoh lah macam tadi yang namanya kalau vaksin dan sebulan lepas tu mengandung kan. Jadi sebenarnya so far lah dalam data yang kita ada tak ada masalah. Memang tak ada masalah apa-apa. Orang yang baru vaksin dan mengandung, mana dia tahu masa dia vaksin dulu dengan anak mengandung kan. Jadi biasanya tak ada masalah. Dan kalau ikut dari segi fisiologi badan pun, sebab di sini ada dalam antibody ni ada dalam darah. Jadi bila ibu mengandung dan dia akan berfungsi yang kata tu tali pusat tu dia jadi saluran darah pada baby gitu kan. Saluran baby. Jadi sebenarnya peredaran darah tu akan beri antibody kepada baby juga. Dia dalam kandungan lagi. Sebab tu kalau boleh even orang yang dah vaksin baru mengandung atau orang yang mengandung baru nak vaksin dan mana tempoh kan 14 minggu sampai 30 minggu kan. Jadi sebelum-belumnya biarlah vaksin supaya antibody itu boleh dikongsi bersama baby dalam kandungan. Jadi saya rasa macam so far saya belum ada kes lah yang melakukan kalau ada masalah daripada ibu yang divaksin tiba-tiba kalau ada vaksin yang divaksin tiba-tiba mengandung. So far belum ada kes lagi lah yang dilakukan. So memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Maknanya vaksin ni dia tak membahayakan untuk kandungan dalam untuk kandungan lah kan. Betul. So ada soalan lagi ke? Yang lain-lain? Kalau ada nak tanya. Doktor, itu kalau kita ada vaksin tapi tak ada kesan apa-apa kesan yang macam penyakit tangan kita rasa berdesak ke atau demam ke normal ke? Normal. Bagus ni. Bagus. Jadi kita tak ada risau. Tapi sebenarnya kalau ada pun tak boleh risau juga sebab memang kita expect pun berlaku. Kalau kata tak ada kesalahan dengan tu, then okay, dia tak salah. Mungkin kita kena metabolism dulu ataupun mungkin kita punya kalau lah setiap kata tubuh badan manusia tu dia lain-lain dia. Jadi macam kalau kita tak ada kesalahan dengan tu, okey je lah, tak ada masalah. Sebab ada setengah orang ni dia cakap kalau tak ada kesan tu vaksin tu tak bertindak dalam dengan tubuh kita lah. Adalah setengah orang cakap. So tak adalah. Kalau betul nak tahu dia seperti ini setiap penyakitan yang kita kena kan semua apalah dengan lagu dengan hepatitis ke kita nak tahu betul-betul masuk dalam badan kita kena darah tu kena dari antibody dan kesan kita boleh 3 minggu kan. Jadi sebulan lepas kita tutup tu kena ambil level antibody nak tengok betul-betul ada dekat dalam badan lah. Cuma untuk COVID ni dia tak develop lagi lah yang sampel darah tu. Dia baru buat vaksin dia. Jadi kalau kata tak berlaku apa-apa side effect, tak berlaku apa-apa macam ni lah, kaki semua tu tak ada masalah. Sebab mengambil contoh ubat yang kita makan tu kan, ubat cemlah, ubat darah tinggi ke, ubat Panadol ke, setiap ubat tu ada side effect dia. Jadi ada setengah orang tu contohnya makan ubat darah tinggi, kononnya mengurangkan darah tinggi. Nanti kita makan ubat darah tinggi dia pening. Sebab ubat tu kita sesuai dengan diri. Ada ubat tu boleh kita ubat darah tinggi yang lain.
ada setengah orang kena dia setengah orang mungkin bila sakit tak boleh makan panadol, tak boleh makan panadol, tak boleh sihat, dia kena ubat lain. Jadi untuk side effect tu tak semua orang ada lah, tak pelik pun. Tapi dari segi ya. So, ada soalan lagi ke? Yang lain-lain? Betul, saya nak tanya. Paling tinggi yang pendapat dari kita COVID-19. Sorry, tak jelas sangat. Adakah kebakaran merupakan risiko yang dapat jadi COVID-19? Siapa macam yang kurang jelas sikit lah. Tak jelas. Dia putus-putus. Dia putus. Dekat anak-anak yang berisiko mendapat kita kanak-kanak yang berisiko lah. Setakat data yang ada untuk sebarang yang kita yang paru-paru yang dikaitkan dengan apa hidung, mulut, inilah rasa semua ni untuk kanak-kanak. Untuk COVID ni awal-awal dulu kanak-kanak ni menunjukkan tidak balas yang baik lah. Maksudnya tak sampai peringkat yang teruk bila dia kena dengan COVID. Tapi lately saya rasa start daripada awal tahun inilah kita tengok masa kita start PKP bulan 3 2020 sampai bulan Disember 2020 kes yang melibatkan kanak-kanak saya rasa dalam kalau tak silap saya lah kalau salah tu kembali lah kes yang melibatkan kanak-kanak sampai 200 pun masa tu. Tapi yelah selepas yang khabar selepas terlibatkan sampai ada bayi yang daripada luar masuk start dari kita PKP balik bulan 1 PKP 2 dan PKP 3 masih raya tahun ni sampai bulan 8 saja ada 5 kes yang diberikan kanak-kanak dan lebih kurang rasanya 10% yang memerlukan bantuan pasal masuk ICU. Jadi sebenarnya kalau ikut data yang dulu kanak-kanak ni dia boleh develop antibody yang kuat lah untuk melawan COVID. Tapi disebabkan perubahan sebab kita pun masih belajar lagi dengan COVID pun dia setiap virus dia ada kadar mutasi. Maksudnya dia boleh jadi macam ni, dia boleh jadi macam ni. Virus dia boleh jadi dia berubah-ubah. Dan kita pun belajar dengan dia. Kita macam kata apa, kita tu masih mengumpulkan data. Sekarang ni pun vaksin sekarang ni belum ada data yang cukup lah untuk bagi anak-anak. Jadi sebenarnya untuk peringkat sekarang kanak-kanak memang sangat berisiko tinggi untuk mendapatkan jangkitan COVID disebabkan orang dewasa saya rasa dengan dalam baby tadi dah dekat 65% dan Malaysia yang dapat vaksin. Tapi kanak-kanak ataupun yang 18 tahun ke bawah Malaikat Sarawak yang dah start, negeri lain sebelum lagi yang dapat vaksin untuk kita kata kanak-kanak dah remaja untuk umur 17 tahun kan. Jadi sekarang ni mereka sangat berisiko untuk mendapatkan jangkitan. Kalau kita tak betul-betul jaga, saya tengok macam bila kita tak bagi kelonggaran kan, mak ayah bawa anak pergi makan dining, mak ayah bawa anak pergi main kat kamar, mak ayah bawa anak pergi masuk mall, mak ayah bawa anak pergi tepi pantai dan sebagainya. Tempat-tempat orang berbuku, kita pun tak tahu selepas semua orang di vaksin. Kita pun tak tahu, mungkin orang yang vaksin pun ada yang positif kat situ. Kita pun tak tahu. Jadi, balik soalan yang tadi, ya memang sekarang ni kanak-kanak memang kita boleh kalau kita nak berjaga-jaga kita letakkan risiko tinggi. Memang kalau kena orang cakap makan tak habis lah, menangis tak berlalu lah. Anak kita dan jelah sama-sama yang muda yang remaja dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau boleh kita amalkan pula yang kita boleh kita bawa ini beli tahu balik maknanya jaga anak-anak dan remaja ini. Kalau ada masa ada anak ada adik yang boleh vaksin, boleh nasihatkan dengan orang kata jangan menyeringan lagi lah. Saya tengok sekarang ni dah kalau petang-petang malam budak-budak dah bawa buku, dia dengan dan sebagainya. Jadi kita kena sampaikan dia sebab
kira golongan sebelum situ lah. Satu lagi nak tambah. Mungkin kalau sekarang ni selain ada vaksin COVID, kita ada vaksin lain macam vaksin influenza ataupun vaksin pneumococcal. Untuk kalau macam baby yang lahir lepas tahun 2020, kerajaan dah masukkan dalam vaksin yang subsidi lah. Untuk baby yang lahir sebelum tu, Disease 2019 sebelum tu, memang kena ambil secara berbayar lah. Jadi sebelum vaksin COVID ni kajiannya cukup, datang cukup untuk kanak-kanak, bolehlah dulu orang kata apa, bolehlah bagi vaksin influenza dengan pneumococcul ni dulu. So tidak-tidaknya dia orang ni pun boleh cover juga kalau tak kerana COVID yang kita lain lah. Kan sekarang ni TASFA pun dah buka, sekolah pun dah buka. So tak ada masalah lah kalau ambil vaksin influenza dan pneumococcul. Okay. So ada apa-apa soalan lagi ke? Betul, saya ada soalan. Okay. Okey, dengar. Dengar. Kalau untuk ibu, contohlah untuk ibu yang mengandung dalam mulaan 4 minggu. Okay. Dia telah ambil vaksin atau kena tunggu berapa bulan dengan baru ambil vaksin tu? Kalau saya tak tahu jadi untuk semua jenis vaksin, Pfizer, AstraZeneca ataupun Sinovac kan, sekarang isu sekarang ni, kita nasihatkan ambil selepas 14 minggu. Maksudnya usia kandungan tu 2 bulan lebih lah, lebih 3 bulan lah senang. Dia 14 minggu. So 33 minggu. 33 minggu ni 8 bulan. So dalam tempoh dia yang ikut data yang selama ni daripada 3 bulan sampai 8 bulan. Kalau nak buka ambil sebelum tu, biasanya dia tak nasihat lah sebab tu kena ikut yang data yang yakin lah. So kalau boleh ambil selepas mana yang terminggu yang ke-14 sampai minggu ke-33. 3 bulan ke 8 bulan. Okey. So ada soalan lagi? Betul. Ya, kalau Saya ada soalan. Adakah kadar jangkitan virus tersebut dan kes harian menurun jika program imunisasi saya dilaksanakan? apa tadi kadar jangkitan dengan Dan kes harian menurun jika program imunisasi selesai dilaksanakan di Malaysia. Okey. Kalau tengok pada data sekarang ni, kita dah nampak penurunan sebenarnya. Kita daripada data hari ni kalau kita Google pun pilih COVID statistik kan. Kalau kita tengok daripada data negeri, kalau dulu kita tengok Selangor 4,000, 8,000, 9,000 Selangor kan. Sekarang dah naik ke 3,000, 4,000 dan kita tengok nisbah yang positif macam mana? Nisbah yang dia swab dengan nisbah yang kes yang positif pun Selangor dah turun dekat 9-8% je. Tapi negeri-negeri yang macam skill kurang vaksin macam Sabah, Kelantan skill macam 30%. Ibaratnya dalam 10 orang kita swab 3 orang yang positif. Macam tu lah kalau di Kelantan. Aku di Sabah dan Sabah dah 20% lagi sebab vaksin masih kurang. Jadi kalau ikut data ni memang kita jangkakan akan ada penurunan lah dari segi kes. Masanya sekarang pun yang banyak kalau kata kes yang banyak pun kalau kita tengok dia keluarkan dalam 60-80% mesti yang bukan vaksin kan. Jadi kalau tengok data lah yang sempat saya sembang tadi sebelum start ni, kalau Selangor pun dah ada 3,000 yang positif, 3,000 yang positif daripada katalah buat ujian dalam mungkin 19,000 kan. Jadi percentage yang positif tu daripada nisbah yang dia buat tu dah dalam 9%. Kalau dulu 10 mungkin 15%, 20%. Jadi kalau dari segi data tu nampak lah ada penurunan. Nak kata 100% penurunan tu saya pun belum kata pun tak adalah nak bagi kesimpulan awal lagi lah.
Tapi data yang kita nampak ada lah penurunan. So hopefully bila dah lengkap vaksin semua, akan berlaku lah yang saya tak rampai lah dan yang penurunan dan ramai lah yang kematian dan sebagainya. Ya, alhamdulillah. Betul tu. Ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita akan tutup untuk program kita, perbicaraan kita pada malam ni. Jadi sebelum tu saya akan kongsikan sedikit. Ini saya dapat data daripada CPRC, Kementerian Kesihatan. Untuk peratusan pemberian dos vaksin sampai semalam pukul 12.30 malam. So untuk yang populasi yang dah dapat 1 dos dah 65.2%, yang dah lengkap dah 52%, baru 52.1%, dan dah lengkap 2 dos. Yang populasi dewasa pun yang dah dapat 1 dos pun tinggi 90.9%, dengan populasi dewasa yang lengkap pun dah 72%. So jadi masih ada lagi yang belum lagi mendaftar pun ada, yang masih ragu-ragu lagi pun ada. Jadi daripada program pada malam ni, kita harap kita boleh sama-sama share lah info-info yang kita dapat pada malam ni untuk kita beri kesedaran khususnya kepada yang masih belum mendaftar ataupun yang masih ragu-ragu ni. Jadi platform ni lah antara yang kita nampak yang paling, orang kata paling selamat ataupun paling praktikal pada masa ni lah, sebab kita nak berkumpul pun tak boleh. So jadi so sama-sama lah kita menyebarkan info-info yang positif agar kita dapat sama-sama membantu kerajaan kita untuk sama-sama mencapai imuniti kelompok lah. Kita nak kejar lagi 30% ni untuk yang fully dose vaksin lah. So jadi itu sahaja kot untuk perkongsian pada malam ni. Jadi terima kasih sekali lagi kepada doktor kerana sudi meluangkan masa pada malam ni untuk bersama-sama berkongsi info-info maklumat berkaitan vaksin dengan semua pada malam ni lah. Okay. So itu sahaja. Sama-sama dengan tanggungjawab saya untuk saya bahkan benda ni lah. InsyaAllah pihak apa lain rakan kita dengan lain ni menyebut bagi kesian lah. Terima kasih banyak juga doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you. Okay, so saya rasa setakat ni dulu lah. Terima kasih semua.